السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul, "Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna bani ukhti waji'un." Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah. Thumma tawadda fasharibtu min wudu'ihi. Thumma qumtu khalfa dhahri fanazartu ila khatimihi baina katifaihi mithla zirril hajalah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, kata dia, makcik aku, mak penakan dia, kata dia, makcik aku, mak penakan aku, bawa aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makcik dia kata, ya Rasulullah, inna bani ukhti waji'un. Makcik dia bawa dia pergi rumah Nabi. Bila sampai di depan Nabi, makcik dia bagi tahu Nabi. Makcik dia kata, ya Rasulullah, ni anak penakan saya, dia sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pegang kepala dia. Ni yang riwayat hadis ni As-Sa'ib, dia budak yang sakit. Bila makcik dia bawa dia pergi rumah Nabi, depan Nabi, makcik dia kata, ya Rasulullah, ni anak penakan saya, dia ni sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang kepala dia. Nabi pegang kepala As-Sa'ib yang sakit ni, Nabi sapu kepala dia, wa da'ali bil barakah. Dia kata Nabi doa untuk dia agar keberkatan dapat dia. Summa tawadda. Lepas tu Nabi pergi berwudu. Nabi pergi ambil air semayang. Fasharibtu min wudu'ih. Sisa daripada air semayang, belen daripada air semayang tu, As-Sa'id yang sakit ni ambil minum. Summa qumtu khalfa dhahri. Dia kata kemudian Nabi pergi semayang. Nabi ajak dia semayang sekali dengan Nabi. Fanazartu ila khatimihi baina katifaihi mithla zirril hajalah. Bila aku duduk belakang Nabi nak semayang, dia kata aku nampak di atas belikat, di atas bau belakang bau Nabi, di atas belikat Nabi ni ada satu tanda di belakang Nabi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keistimewaan yang Allah bagi kepada dia sebagai nabi, beberapa benda ni jadi. Di antara dia istimewa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat Nabi ialah sisa daripada apa-apa yang Nabi makan, ataupun air semayang Nabi, ataupun benda yang Nabi minum, ada belen dan sebagainya, membawa keberkatan kepada siapa juga yang mengambilnya. Ini sepakat
di kalangan jumhur ulama, di kalangan ahli sunnah wal jamaah, kata Nabi SAW ada keistimewaan itu. Nabi kalau dia minum air ada balance. Kalau kita dapat minum, alhamdulillah, keberkatan dia ada. Pasal apa? Pasal dia adalah air balance daripada yang diminum oleh Nabi SAW. Dan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa lain daripada Nabi benda ni tak jadi. Ini benar Nabi ingat. Lain daripada Nabi benda ni terjadi. Jangan nanti duk tengok ada ustaz duk mengajar di masjid, kita duk syok dekat ustaz tu, nampak ustaz tu minum tak habis berapa. Nabi perhabis dengan ingat, dengan duk ingat dalam hati, kata ni air ni bekas ustaz minum. Tak ada. Benda ni hanya berlaku kepada Nabi SAW atas keistimewaan dia sebagai Nabi. Yang kedua, kesimpulan daripada hadis ni dapat kita buat apa dia? Nabi SAW ni satu orang yang dia suka berdoa baik kepada siapa-siapa. Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia suka berdoa baik kepada siapa-siapa. Kalau Nabi ziarah orang sakit, Nabi doa orang tu cepat baik. Kalau orang mai kepada Nabi, minta Nabi doa sesuatu, Nabi tak akan menghampakan orang. Nabi akan doa sesuatu yang baik kepada siapa yang mai jumpa dia. Adalah menjadi kebiasaan pada zaman Nabi SAW, bila orang dapat anak, bawa pergi kepada Nabi. Bawa anak kecil yang baru lahir ni pergi ke rumah Nabi SAW, minta Nabi doa kebaikan untuk budak ni. Dan Nabi biasa baca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi minta, ya Allah, jadikanlah budak ni faqih, faham dalam hal agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan bagi budak ni alim tentang tafsir Al-Quran. Dan banyak lagi contoh-contoh doa yang dibaca oleh Nabi SAW apabila orang berhajat minta Nabi doa apa-apa. Daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa Nabi SAW di antara benda yang menjadi tanda kepada Nabi, tanda pada diri Nabi ini ialah atas belikat Nabi ini dia ada satu lebihan isi daging. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, dia tak ada cerita banyak. Hadis mana pun kita baca, dia cuma cerita kata di atas bahu, di atas belakang bahu Nabi SAW ni ada tanda sebesar telur burung. Macam tu aja. Ada tanda sebesar telur burung. Berdasarkan keterangan-keterangan lain, dia beritahu tanda itu berupa isi daging yang timbul sikit. Bentuk dia bulat, kecil daripada telur ayam. Dekat tu aja. Lain daripada tu adalah rekaan dan tambahan oleh golongan yang tertentu. Ada yang hidup kata dia ada tulis atas tanda daging tu ada tulis khatamun nubuwah lah, apa semua adalah merepek yang tidak ada sumber daripada hadis-hadis yang sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia yang istimewanya begitu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi SAW qala, Allahumma inni attakhidhu 'indaka 'ahdan lan tukhlifanihi فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW pernah berdoa. Nabi kata, Allahumma inni attakhidhu 'indaka 'ahdan lan tukhlifanihi. Nabi angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Nabi kata, ya Allah, aku pernah berjanji denganmu
dan engkau berjanji tidak akan memungkiri janji itu. Nabi angkat tangan baca doa dekat Tuhan. Nabi sebut, ya Allah, aku pernah berjanji dengan engkau ya Allah, dan engkau pula janji tak akan mungkir janji. Kemudian Nabi SAW doa, dia kata, fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia biasa. Fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku lebih orang lain aja. Orang lain makan, orang lain minum, aku makan, aku minum. Orang lain tidur, orang lain menikah, aku tidur, aku menikah. Aku macam orang lain aja, cuma bezanya aku dilantik jadi Nabi. Sedangkan ada depan aku, dia tak dilantik menjadi Nabi. Tapi dari segi manusia, aku serupa macam mereka. Keperluan mereka, keperluan aku. Kemudian Nabi kata, fa'ayyul mu'minin azaituh, syatamtuh, la'antuh, jalattuh. Ya Allah, dia kata, kalaulah sekiranya ada mana-mana orang yang beriman, yang hidup sama dengan aku ni, yang aku pernah sakiti mereka. Doa ni dekat Nabi nak wafat. Nabi SAW minta doa dekat Allah, ya Allah, kalaulah sekiranya selama hidup aku ni, aku ada pernah menyakiti siapa-siapa, syatamtuh, ataupun aku pernah mencela siapa-siapa, la'antuh, ataupun aku pernah kutuk siapa-siapa. Nabi kata, Nabi minta dekat Allah, minta, ya Allah, kalaulah dalam hidup aku ni aku pernah buat benda-benda ni semua, dalam hidup aku ni aku pernah buat bagi sakit orang, sama ada sakit badan dia ataupun sakit hati dia. Kalau sekiranya aku pernah bagi sakit siapa-siapa, kalau aku pernah tercela siapa-siapa, kalau aku pernah terkutuk siapa-siapa, jalatuh, kalau sekiranya aku pernah terpukul siapa-siapa, faja'alha lahu salatan wa zakatan, jadikanlah apa yang aku buat dekat mereka ni pahala kepada mereka seumpama pahala semayang dan pahala sedekah mereka. Wa qurbatan taqribuhu biha ilaika yaumal qiyamah, dan jadikanlah benda yang aku buat dekat mereka ni menjadikan mereka dekat kepadamu ya Allah pada hari kiamat esok. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia cukup concern tentang benda ni, dia cukup prihatin tentang benda ni, dia cukup ambil ingat, bagi dia benda ni serius. Nabi SAW ni dia sangat serius tentang benda ni, dia concern sangat tentang benda ni. Kok kalau dalam tempoh hidup dia ni, dia pernah buat bagi orang sakit hati, pernah buat bagi tak elok ke orang, dia cukup fikir benda ni. Demikian Nabi punya jaga, tak mau bagi orang berasa apa-apa yang tak elok pada dia. Maka mengambil contoh daripada peribadi Nabi SAW ini amatlah baik bagi kita semua. Kita pun kalau boleh jadi lebih betul tuan-tuan, kalau semua orang boleh ada ingat macam tu, macam Nabi ingat tu, aman dunia ni. Aman dunia ni. Hari-hari kita tu ingat, aku ada bagi sakit hati siapa, aku ada buat tak elok ke siapa. Kalau hari-hari kita ada ingat benda ni, kita tak buat tak elok ke orang. Dan ini yang ada pada diri Nabi SAW, maka tidak rugilah kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan ikutan dan pemulu dan Nabi dan pemimpin bagi kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 8. Bahrul Madi jilid 8, muka surat 13. Muka surat 13. Bab ma jaa fi man qatala nafsa. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mati bunuh diri. Ini tajuk kita nak baca malam ni, orang mati bunuh diri. Tuan-tuan, kita pun, saya pun, tuan-tuan pun, kita ni semua pun tak tahu kita punya ending hidup kita macam mana. Tak tahu. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Kita buat apa yang boleh kita buat, yang terbaik kita boleh buat, kita buat. Hidup kita hari-hari kita mulakan dengan bangkit tidur doa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Macam tu bagi biasa.
Jaga aja tidur, tak kira jaga pukul 3 ke, jaga pukul 4 nak bagi sembahyang sunat ke, ataupun jaga pukul 6 lepas masjid dah bang subuh ke, tak kira. Jaga aja automatik. Mulut, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang tu bagi automatik. Mulut kita mau selalu duduk keluar macam tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi ahyana, yang bagi hidup balik dekat kita. Ba'da ma amatana, selepas tadi Tuhan bagi kita mati dah. Hidup tu umpama mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi kita hidup balik selepas tadi Tuhan bagi mati kan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah esok kita nak hidup, nak balik di hari akhirat. Yang ni mulut selalu duduk. Tuan-tuan, kalau kita basahkan mulut kita, kita lembutkan hati kita dengan doa-doa yang maksurah, yang diambil daripada amalan Nabi SAW, kita jadi orang baik insya-Allah. Masuk masjid, biasakan bila main masjid, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Baliknya bismillah, kemudian Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah kepada aku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ni kita nak masuk dalam rumah Allah, minta doa, ya Allah aku masuk dalam masjid ni, bagi aku dapat rahmat. Habis tak lagi nak keluar, sampai kat pintu, Allahumma ftahli abwaab fadlik, ya Allah bukalah kepada aku pintu-pintu kelebihanmu. Kita nak keluar ni, bagilah apa-apa fadilat kelebihan dekat kita, rezeki ke apa-apa, minta keluar masjid ni Allah bagi ke kita. Ini amalan Nabi SAW yang sangat simple, yang hari-hari kita biasa akan benda-benda ni kita duk buat. Kita hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kecil-kecilnya benda ni pergi buat dulu. Jangan bercakap besar-besar punya dari kecil pergi buat dulu. Biasakan kita dengan benda-benda yang macam ni dulu, dia lajar kita mudah nak buat benda-benda yang lebih berat untuk kita nak buat, insya-Allah. Baik, tajuk pada malam ni dia nak bagi tahu bab ma jaa fi man qatala nafsah. Itu bab yang datang pada menyatakan orang mati bunuh diri. Benda ni tajuk. Ramai orang hidupnya cantik, mengaji agamanya bagus, amal kebajikannya cantik, sedekah jariahnya pun elok dan sebagainya. Tiba-tiba berakhir hidupnya dengan senapang patah. Ada berlaku. Tiba-tiba berakhir hidupnya dengan kerana sedikit perselisihan, bergaduh lagi bini kerana merajukkan anak dan sebagainya. Senapang patah hak selama ni duk guna, duk tembak tupai di dusun tu, tiba-tiba senapang tu ibu jari kaki masuk, petik, kepala pecah. Ada orang malang bagi dia kerana berakhirnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak ada kekuatan tuan. Kita hanya kuat kalau Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita jadi orang kuat. Jadi kita kena selalu bergantung diri kepada Allah, selalu kira surrender di depan Allah, selalu mengaku kata kita ni lemah, melainkan kalau sekiranya dibantu oleh Allah. Minta dekat Allah, ya Allah tolonglah jaga kita ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah bagilah habis hidup kita ni habis yang cukup elok. Tak mau habis dalam keadaan yang macam-macam itu semua, mengundang fitnah kepada kita, keluarga kita dan semua orang yang menjadi kenalan kita. Baik, dia kata bab ini datang pada menyatakan orang yang bunuh diri, adakah disembahyangkan akan dia? Orang yang mati bunuh diri ini, adakah mayat dia perlu diselenggarakan, diuruskan dengan cara biasa? Mandi, kapan, semayang, tanam, adakah dia akan mengikut prosedur yang sama dengan orang yang mati elok-elok ataupun macam mana? Ketahuilah saudaraku, telah bersalah-salahan ulama pada menyembahyangkan mayat yang membunuh dia akan diri. Dia kata ulama berbeza pendapat. Maka kata setengah ulama, boleh disembahyangkan dia oleh imam dan lainnya. Imam maksudnya pemimpin negeri. Ada setengah pendapat kata kalau sekiranya orang tu mati bunuh diri, pemimpin negeri boleh menyembahyangkan mayat dia. Dan kata setengah ulama, tiada disembahyangkan azan dia oleh imam. Ada setengah pendapat mengatakan pemimpin negeri jangan sembahyangkan mayat orang yang mati bunuh diri.
Itu pendapat ulama. Adapun orang lain daripada imam, daripada pemimpin, maka sembahyanglah atas dia. Maksudnya apa? Orang yang mati bunuh diri, mayat dia boleh disembahyangkan, tapi pemimpin negeri jangan sembahyangkan mayat dia. Bagi orang lain saja sembahyangkan mayat dia. Begitu. Maka sebab pun jadi perselisihan ulama seperti yang demikian itu kerana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir bin Samurah anna rajulan qatala nafsah falam yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya satu orang laki-laki telah membunuh diri, maka tiada disembahyangkan atasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Pada zaman Nabi berlaku satu kes orang mati bunuh diri. Bila mayat bawa main masjid, Nabi tak mau semayangkan mayat orang. Nabi tak mau semayangkan mayat orang yang mati bunuh diri. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada hukum ini. Maka kata setengah mereka itu boleh semayang atas tiap-tiap orang yang semayang menghadap kiblat, yakni orang-orang Islam. Hadis tu kata, orang yang macam ni, orang yang mati bunuh diri ni, pemimpin tak boleh semayangkan mayat dia, tetapi orang biasa boleh semayang mayat dia. Dia kata, orang biasa maksudnya orang-orang biasa, orang Islam biasa boleh semayangkan mayat dia. Dan telah berkata, maka ialah perkataan At-Tawri dan Ishaq, dan telah berkata Imam Ahmad, tiada sembahyang imam atas yang membunuh dirinya, dan boleh sembahyang atasnya oleh orang lain. Itu saja kesimpulannya. Ini pengumuman. Wajah PGM 4731 tolong ubah kereta kerana ganggu jalan. Tolong kat siapa punya kereta PGM 4731. Dia mengganggu laluan kereta lain. Tolong diubahkan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata membunuh diri, apa hukum dia? Ini pula cerita orang yang bunuh diri itu sendiri, apa hukum dia? Tadi cerita dia dah mati, mayat dia pergi masjid, boleh tak boleh sembahyang mayat dia? Jawapan dia apa? Boleh sembahyangkan mayat dia, tetapi pemimpin jangan. Sebab apa? Sebagai nak tunjuk contoh kepada orang semua, kata perbuatan bunuh diri ini perbuatan tak baik, maka pemimpin tak pergi sembahyang mayat dia. Tapi mayat dia masih dia anggap mayat orang Islam dan boleh disembahyangkan oleh orang lain daripada pemimpin. Baik, orang yang bunuh diri itu pula apa hukum dia? Wahai saudaraku, dia kata membunuh diri itu satu dosa besar. Tuan-tuan baca balik hadis yang Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang boleh membinasakan iman. Sahabat tanya apa dia 7 perkara tu? Nabi SAW sebut satu-satu. Sebut satu-satu, di antara yang Nabi sebut itu ialah bunuh diri. Maka bunuh diri ini termasuk di dalam al-kabair. Dia kata termasuk di dalam perkara yang menjadi dosa-dosa besar. Baik. So dia kata di sini membunuh diri itu dosa besar. Kerana datang hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Di antaranya sabda Nabi SAW, man qatala nafsah bihadidatin qudhiba bihi fi nari jahannam. Maksudnya siapa bunuh diri dengan besi, dia guna pisau ke, dia guna parang ke, dia guna apa ke, dengan besi, dia guna bunuh diri dia. Dia ambil pisau blade, potong pergelangan tangan dia, darah keluar merambu-rambu, mati misalnya. Ataupun dia ambil pedang samurai, dia cucuk perut dia, tembus balik belakang misalnya. Dia bunuh diri menggunakan hadis, menggunakan besi. Ataupun dia ambil satu besi besar, besi belantan apa dia, tabuh dia kepala dia sendiri, mati habis. Siapa yang mati bunuh diri dengan menggunakan besi, yakni dengan alat yang boleh memutus ataupun boleh menembuskan dia, seperti pedang dan pisau dan sebagainya, nescaya dia azab dia di akhirat itu dengan pembunuhnya itu di dalam neraka jahanam. Apa benda yang dia guna buat bunuh diri dia, di akhirat esok dalam neraka dia akan guna benda tu juga duk dera diri dia. Kalau dia mati dengan ambil pisau tikam perut dia sendiri, di akhirat esok dia masuk neraka, hal keadaan dia duk pegang pisau, duk tikam diri sendiri, duk tikam diri sendiri, duk tikam diri sendiri.
Tapi dia akhirat itu tak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam Quran kata orang yang masuk syurga baik, orang yang masuk neraka baik. Dia pun tak akan mati. Tapi yang masuk neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati dalam neraka tu dan tak hidup. Tuhan kata dalam Quran. Maksud dia apa? Dia tak mati. Maksudnya dia tak mati. Dia tak hidup maksudnya apa? Dia tak hidup macam orang lain hidup. Orang lain hidup tenang tentera, dia hidup susah. Pasal apa? Hidup duk tikam diri sendiri. Maka hidup dia di neraka di hari akhirat esok, hidup dalam keadaan susah. Maka dia ni tak mati dan tak hidup. Maksudnya apa? Tak hidup macam orang lain hidup. Macam tu. Baik, seperti dia menggunakan pedang, pisau dan sebagainya, maka sentiasalah dia mengazab diri dia dengan alat yang dia guna tu di dalam neraka Jahannam. Kata Sittalani, dan diambil faham daripada hadis itu bahawasanya seseorang yang membuat salah bunuh ke atas diri sendiri, seperti hukum membuat salah bunuh ke atas orang lain dari segi dosa. Orang yang bunuh diri, dosa dia sama macam dia pergi bunuh orang lain. Sama. Dosa besar. Pasal apa? Pasal diri dia pun dia tak berhak buat sesuka hati. Walaupun diri dia, sebab diri dia bukan hak dia, diri dia hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia nak buat apa pun dekat diri dia, mestilah accordingly, mesti mengikut apa yang Tuhan kata. Kalau Tuhan tak benarkan dia bunuh diri, dia tak boleh bunuh diri walaupun diri dia. Itu maksudnya. Maka dosa orang bunuh diri sama macam dia pergi bunuh orang lain, kerana diri seseorang itu bukan milik baginya semata-mata, bahkan dia milik Tuhan juga. Itu dia beritahu. Kita ni hak Tuhan. Bukan kita ni hak Tuhan. Duit ringgit kita pun hak Tuhan. Duit ringgit kita ada dalam poket kita ni pun hak Tuhan punya. Tuhan bagi pinjam ke kita. Maknanya apa? Maknanya Tuhan bagi kat kita hari ni, esok dia boleh ambil balik. Pasal hakikatnya semua benda hak Allah. Allah boleh bagi kat kita anak hari ni 5 orang, esok dia boleh ambil 3, tinggal 2 aja. Allah bagi apa pun kat kita, dia boleh ambil balik. Pasal apa? Pasal hakikatnya semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiadalah boleh buat apa-apa padanya melainkan dengan apa yang diizinkan Allah bagi. Diri kita tak boleh buat suka hati. Kita hanya boleh buat ke diri kita ni takat mana yang diizinkan Allah aja. Lebih pada itu tak boleh. Dan tiada keluar daripada Islam dengan sebab yang demikian itu. Dia kata orang mati bunuh diri ni bukan mati kafir. Bukan mati kafir. Orang mati bunuh diri ni masih orang Islam lagi. Jadi tak timbul persoalan. Ada orang tanya, Ustaz, saya kerja mandi mayat. Hari itu ada satu mayat, dia tembak kepala dia sendiri. Saya diminta memandikan mayat dia. Boleh tak boleh, Ustaz? Boleh. Tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab orang mati bunuh diri ni, dia bukan mati kafir, dia masih lagi orang Islam. Maka mayat dia diurus seperti mayat orang Islam, tapi dia buat satu dosa besar. Begitu. Baik. Dan disembahyangkan atasnya, ke atas jenazahnya di sisi jumhur ulama. Majoriti ulama kata dia masih Islam, mayat dia diurus macam biasa. Bersalahan bagi Imam Abu Yusuf, sekira-kira katanya tiada disembahyangkan ke atas orang yang membunuh diri. Imam Abu Yusuf dia agak rigid dalam hal ini. Dia kira orang yang mati bunuh diri, mayat dia tak mau pergi urus apa. Jangan pergi dia. Itu pendapat Imam Abu Yusuf. Baik, tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi salah 'ala al-madyun. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis sembahyang atas jenazah orang yang mati sedangkan dia ada berhutang. Ini cerita satu tajuk orang yang berhutang. Bila mati, macam mana? Mayat dia boleh ke tak boleh disembahyangkan? Ketahuilah saudaraku, seorang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang pada orang, maka tiadalah syarah meringan-ringankan akan dia. Itu dia tuan. Makna dia apa? Agama ni dia cukup tak suka orang yang suka berhutang. Agama tak suka. Kalau kerana terpaksa sedaya upaya cuba menyelesaikan hutang dengan segera. Kalau terpaksa nak kena berhutang, cuba sedaya upaya melangsaikan hutang itu dengan segera. Sebab Nabi SAW pun biasa berhutang. Nabi pun biasa berhutang. Tapi Nabi adalah orang yang berhutang, dia akan
habis-habisan usaha untuk nak melangsaikan hutang dia. Dan Nabi SAW tak suka sahabat-sahabat dia dan umat dia menjadikan berhutang ni sebagai satu budaya. Nabi tak suka. Sehingga tak mau Nabi SAW sembahyang ke atasnya pada mula-mula. Nabi tak suka orang berhutang ni, sehingga akan pernah mayat orang berhutang dibawa mai ke masjid, Nabi tak mau sembahyang mayat dia. Begitu. Dan disuruh sahabat-sahabat sahaja menyembahyangkan mayat orang itu. Bukan Nabi kata jangan sembahyang mayat orang ni. Nabi kata aku tak mau sembahyang mayat orang yang berhutang ni. Hampa pilih sembahyang untuk dia. Nabi nak tunjuk apa? Nabi nak tunjuk Nabi tak suka benda tu. Kalau Nabi pergi sembahyang mayat dia, nampak macam Nabi reba, nampak macam Nabi suka. Nabi tak mau tunjuk kerebaan Nabi kepada orang yang suka berhutang. Begitu. Baik, tetapi tidaklah pula ditinggalkan sembahyang ke atasnya sama sekali. Orang yang mati sedangkan dia ni terkenal berhutang ni, habis satu kampung semua dia pergi hutang dah. Sampai macam tu perintah dia. Kira kalau duduk taman tu, tiap-tiap pintu rumah semua dia dah hutang dah. Cuma dia ni kena 500, dia ni kena 1000, dia ni kena 30, dia ni paling tak ada RM5 pun dia garis juga. Dia kira dia tak lepas kan. Satu taman ni mesti ada jasa dekat dia. Mesti punya. Jenis macam ni kalau Nabi ada, Nabi tak mau sembahyang mayat dia. Nabi tak mau sembahyang mayat dia. Ini orang tak bagus. Ini orang tak bagus. Ini yang dia nak beritahu. Bahkan disuruh oleh syarak sembahyangkan dia. Orang lain boleh sembahyang mayat dia. Maka dengarlah hadis yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Abi Qatadah anna Nabi SAW utiya birajulin liyusalli alaihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, masyhur dipanggil orang nama Abu Qatadah. Abu Qatadah ni sahabat terkenal. Riwayat daripada Abu Qatadah, katanya bahawasanya Nabi SAW didatangkan seorang laki-laki yang diusung orang di atas pengusung untuk disembahyangkan mayatnya. Satu orang mati, orang usung mayat dia bawa mai di masjid. Nabi duduk di masjid, usung mayat dia ni bawa mai di masjid. Maka taulah Nabi akan jenazah itu ada meninggalkan hutang pada masa matinya itu. Nabi tahu dia ni. Nabi kenal dah dia ni memang kaki berhutang. Mayat dia bawa mai ke masjid. Maka Nabi lalu bersabda, faqala Nabi SAW, sallu ala sahibikum fa inna alaihi dainan. Nabi kata apa? Maka sabda Nabi SAW, sembahyanglah kamu sekalian ke atas kawan kamu ini. Adapun aku tiada sayogya sembahyang ke atasnya. Nabi kata tak wajar aku sebagai Nabi sembahyang mayat orang macam ni. Kerana bahawasanya atas orang ni utang yang belum dibayar. Nabi kata. Bila buat mayat orang banyak hutang ni sampai ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya sampai semua orang tahu kata kaki hutang. Bila mai ni Nabi kata dekat sahabat dia, "Sallu, apa saja yang pergi sembahyang mayat dia ni, fa inna alaihi dainan." Nabi kata pasal dia ni hutang banyak. Nabi kata. Maka tidak wajar, Nabi kata tak wajar bagi aku ni sebagai Nabi pergi sembahyang mayat orang yang macam ni. Nabi kata begitu. Maknanya mayat dia disembahyangkan, tetapi Nabi tak menyembahyangkan mayat dia. Baik, bila didengar oleh sahabat Nabi SAW sabdanya yang begitu, qala Abu Qatadah, huwa alayya. Faqala Nabi SAW bil wafa. Qala bil wafa. Fasalla alayhi. Baik, kata Abu Qatadah, utang itu atas hamba membayarnya. Bila dengar Nabi kata aku tak patut sembahyang mayat orang ni, orang yang memang suka berhutang masa hidup dia, aku tak mau sembahyang mayat dia. Bila Nabi kata begitu, satu orang sahabat Nabi, Abu Qatadah yang riwayat hadis ni, dia doa di situ. Bila dia dengar macam tu, dia rasa tak syok. Dia rasa tak syok. Allah, dia kata kesian dekat kawan yang mati ni. Nabi tak mau sembahyang mayat dia, apalah nak jadi kat dia, apa rasa keluarga dia pula. Abu Qatadah langkah pergi ke depan.
Dia kata dekat Nabi SAW. Abu Qatadah kata, huwa alayya. Abu Qatadah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, utang dia aku bayar. Tuan tengok yang kata sahabat Nabi ni. Dia hadis ni tuan-tuan, dia terselit. Dia terselit benda-benda yang mahal ni. Benda-benda yang valuable, benda yang cukup berharga. Dia terselit di sana peribadi sahabat. Peribadi sahabat yang sanggup sacrifice apa sahaja untuk sahabat dia. Nabi tegas dengan apa yang Allah suruh Nabi tegas. Nabi tegas itu mesti. Nabi kata, hampa saja yang semayang mayat orang yang kaki hutang ni. Tak sepatutnya aku sebagai Nabi semayang mayat dia. Kalau aku semayang mayat dia, nampak macam aku endorse perbuatan ni, bagus, orang lain semua boleh buat. Maka aku tak mau semayang mayat orang yang macam ni. Sahabat pula ada tepi ni pula, dia bila dengar macam tu, dia terkenangkan persahabatan dia dengan si mati ni. Terkenangkan keluarga si mati ni. Dia tampil di ke depan Nabi, dia kata, huwa alayya. Dia kata, ya Rasulullah, utang dia banyak mana pun aku bayar. Maksud dia apa? Maksud dia, Tuan tolonglah semayang mayat dia ni. Kalau kerana utang dia, Tuan tak mau semayang mayat dia, saya settle utang dia. Tuan tolonglah semayangkan mayat dia ni. Maka sabda Nabi SAW, tidak aku mau perkataan engkau yang demikian itu dengan jalan dhamin sahaja, melainkan dengan syarat engkau yang menunaikan bayarnya, maka aku akan sembahyangkan dia. Nabi kata pula dekat Abu Qatadah, hang cakap saja ke ataupun hang nak bayar betul? Itu maksud terjemahan mudahnya begitu. Terjemahan mudahnya begitu. Nabi kata, adakah hang ni nak jadi dhamin, hang ni setakat nak jadi guarantor saja, sedangkan hang tak mau nak bayar hutang dia? Ataupun hang betul-betul nak bayar hutang dia ni? Nabi tanya dia macam tu. Maka jawab Abu Qatadah, hamba mengaku hamba akan menunaikan bayaran itu. Abu Qatadah kata, saya janji ya Rasulullah, tak lagi lepas selesai ni saya bayar hutang dia. Dia kata lagu tu. Kemudian daripada habis perkataan Abu Qatadah yang demikian itu, maka sembahyanglah Nabi atas jenazah yang datang itu. Bila dah dapat jaminan macam tu, barulah Nabi pergi ke depan, Allahu Akbar, sembahyang orang tu. Daripada hadis ni tuan-tuan, very clear, nampak bahawa Nabi SAW tak suka menggalakkan umat dia mengamalkan budaya hidup suka berhutang. Very clear. Bila sampai Nabi sampai tahap tak mau semayang mayat ni tuan-tuan, ini tuan-tuan kena faham. Ini tuan-tuan kena faham. Jadi kita ambil pakai benda ni. Maksudnya apa? Kita berbelanja pada kemampuan kita. Jangan sampai kita tidur langah berhutang, bergadai bergolok dan sebagainya, kerana itu perbuatan tak disukai oleh Nabi SAW. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Salamah bin Al-Aqwa dan Asma bin Yazid, dan katanya lagi hadis Abi Qatadah itu hadis yang hasan lagi sahih. Baik, satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini yang seronok baca Bahrul Madin. Seronok dia ni, dia cakap apapun hadis dia mai. Dia cakap apapun hadis dia mai. Jadi kita ni tak rasa tension. Kita tak rasa tension. Kita dengar, oh ada hadis. Kita dengar, oh ada hadis. Kita dengar, oh ada hadis. Tak rasa tension. Kita rasa senang nak mengamalkan apa yang kita dapat. Ini kelebihan kita hadis ni macam ni. Maka berbahagialah Syekh Idris Al-Marbawi yang mengambil daya usaha tulis kitab-kitab yang seumpama ini. Baik. Dia kata, dan satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajuli al-mutawaffa alaihi ad-dain. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur banyak hafal hadis Nabi, iaitu dipanggil orang dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, well known, semua orang dia banyak kali dengar nama dia. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW adalah ia didatangkan dan dibawa orang kepadanya satu laki-laki yang telah wafat. Lebih kurang cerita tadi. Nabi tu ada di masjid, orang tanggung main mayat satu di masjid ni, main letak di depan Nabi.
Padahal atasnya, yakni atas si mati itu ada hutang. Nabi tahu dia ni memang orang yang banyak berhutang. Apabila dilihat Nabi SAW orang bawa mayat itu kepadanya, maka Nabi bersabda, fayaqul hal taraka lidainihi min qada. Maka sabda Nabi, adakah si mayat ini telah meninggal bagi utangnya daripada bayaran ataupun tidak? Bila mayat tu mai letak aja, Nabi tanya orang hak ada ni. Nabi kata, dia ni sebelum mati ada tinggal tak duit untuk nak melangsaikan hutang dia? Nabi tanya. Sebab tuan-tuan, kita kalau ada kematian di rumah kita, keluarga kita dan sebagainya, bila mayat nak bawa keluar tu cakap. Sebelum mayat bawa pergi ke masjid tu, kita sebagai anak ke, sebagai apa, isteri ke, sebagai suami ke, sebagai apa ke, minta cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta yang pertama kepada tuan-tuan semua, doalah yang baik-baik kepada si mati ini, siapa-siapa ni. Saya minta, dan lagi satu, saya minta kepada tuan-tuan semua, kalau ada daripada kalangan kita ni yang ada berhutang dengan si mati, ataupun si mati ada berhutang dengan siapa-siapa, tolonglah mai jumpa kami, anak-anak dia ada apa-apa semua. Tolong mai, kita selesaikan benda ni. Cakap macam tu. Pasal apa? Ni nak bagi selamat dia ni. Pasal apa? Pasal hutang ni susah dia panjang. Ni kita baru duk baca masa nak sembahyang mayat, lepas mati ni hutang nak menyusahkan dia macam mana, belum jumpa lagi. Jadi kita cakap macam tu. Kemudian kalau ke depan itu ada orang tampil mai, abang kata ni arwah bapa hang ada hutang kat aku 10,000. Kita kena minta apa-apa bukti. Surat perjanjian ke, dokumen apa ke, apa mai tunjuk apa, kalau boleh dipercayai dan sebagainya, ikhtiarkan untuk nak selesai benda ni. Ini tuan-tuan, pasal apa? Pasal benda ni tak selesai. Benda ni tak lepas. Selagi mana hutang tak clear, selagi itu dia tak lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan benda ringan. Dia kata, baik, Nabi ni bila mayat mai duduk depan, Nabi kata dia ni ada tinggal duit dah untuk nak bayar hutang dia. Maka orang-orang pun bila mendengar Nabi tanya yang demikian, maka mereka itu pun berkhabar sebagaimana yang maklum pada mereka itu. Sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi tanya macam tu, mereka pun jawab apa yang mereka tahu. Kalau mereka tahu, kata dia ni memang ada duit untuk nak bayar hutang, mereka akan abang dekat Nabi macam tu. Kalau mereka tahu, kata dia ni memang kaki tak ada duit, mereka akan abang dekat Nabi macam tu. Sambung hadis tu, dia kata, فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. Maksud dia, maka jika sekiranya dikhabarkan oleh orang-orang bahawasanya mayat itu telah meninggalkan dia akan kesempurnaan bayar hutangnya. Kalau orang abang dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi masa nak turun mayat di rumah tadi, anak dia ada bagi tahu kat kami, kata bapak dia ada hutang banyak ni, bapak dia memang ada duit dah tinggal untuk nak bayar hutang. Kalau itu yang orang bagi tahu dekat Nabi, maka bangunlah Nabi SAW marah ke depan dan sembahyangkan mayat orang itu. Nabi dengar, confirm, kata dia ni ada tinggal duit untuk nak bayar hutang dia, baru Nabi pergi sembahyang mayat. Dia kata. Dan jika sekiranya tiada dikhabarkan orang akan mayat itu mati dengan tiada bayar hutang, maka bersabda Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sembahyanglah sekalian kamu ke atas kawan kamu ni. Maka bahawasanya aku tidak sewajarnya sembahyang ke atas orang yang meninggalkan hutang, kemudian daripada matinya dengan tidak bayarnya. Kalau sekiranya orang abang kata dia ni memang tahu kami dia memang tak ada duit, dia ni memang kaki hutang, dan dia ni memang jenis tak bayar hutang. Kalau macam ni jawapan yang Nabi dapat, Nabi kata kat orang lain, hampa saja yang sembahyang mayat dia. Nabi balik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu hadisnya begitu. Dan benda ni kita tak baca, kita tak tahu. Kita tak baca, kita tak tahu. Kita tak tahu pendirian Nabi macam mana dalam hal-hal yang macam ni. Nabi ada masa dia cukup tegas. Nabi ada masa dia boleh berkira bicara. Bila masa Nabi tegas, yang itu kita kena tahu. Dan kita jangan buat benda yang Nabi tegas, tak suka benda-benda yang macam itu. Baik, demikianlah perjalanan hidup Nabi SAW pada mulanya. Pada zaman Islam belum jadi begitu senang. Islam belum ada harta banyak. Macam tu cara Nabi buat. Baik. Falamma fatahallahu alaihi al-futur qama
faqalat ana awla bil mu'minin min anfusihim faman tuwfiya minal muslimin fataraka dainan alayya qada'uh man taraka malan fahuwa liwarakati. Ini pula Nabi kata. Maksud dia apa? Maka tak kala telah dimajukan Allah atasnya dengan menang beberapa kali menang perang. Setelah Islam ni semakin ada duit. Islam mula dengan tak ada duit, dengan tak ada penyokong, dengan tak ada pemeluk. Islam mula dengan Nabi seorang. Nabi terima wahyu di Gua Hira, Nabi seorang. Nabi balik rumah, Islam jadi 2 orang, tambah dengan Khadijah. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Talib. Kemudian melalui Sayyidina Abu Bakar, Islam berkembang. Melalui sahabat ni, Islam berkembang dan sebagainya. Islam mula dalam keadaan cukup susah. Duit tak ada, nak belanja tak ada, nak orang yang nak sokong, nak tolong buat kerja tak ada. Islam mula dalam keadaan macam tu. Tapi sampai satu masa Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi form satu government secara rasmi di sana. Nabi ada satu tempat pemerintahan. Nabi ada orang-orang keliling dia, dah agih tugas orang ni kerja ni, orang ni kerja ni dan sebagainya. Kemudian Islam mula berkembang melalui pembukaan negeri-negeri baru. Harta rampasan perang, ghanimah dapat masuk dalam Baitul Mal. Maka Islam sudah mempunyai dana, Islam sudah ada duit. Bila mai zaman Islam ada duit, Islam sudah establish. Bila mai zaman yang macam tu, Nabi dah bercakap macam lain. Nabi kata apa? Dia kata di sini, setelah membuka dan mengambil negeri daripada tangan-tangan kafir, maka Nabi bangun dan berkhutbah. Bila Islam sudah ada duit, Nabi bangun bercakap. Kata Nabi, aku lebih utama pada kesian dan memberi syafaat dan pertolongan kepada sekalian orang mukmin daripada diri mereka itu. Bila Nabi sudah duduk pada kedudukan itu, sudah kuat, sudah ada dana, sudah ada orang-orang keliling yang mampu melakukan apa saja. Bila Nabi sudah duduk dalam keadaan tu, Nabi bangkit bagi khutbah di depan orang semua. Nabi kata apa? Ana aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi kata, aku sebagai ketua yang dilantik, aku sebagai pemimpin kepada hampa semua, aku, Nabi kata, bertanggungjawab ke atas diri setiap-setiap orang yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah. Tuan-tuan, bila nak jadi pemimpin dalam Islam ni, pemimpin dia kena macam tu. Dia kena apa? Dia kena patah kayak bertungkat paruh kerana nak menjaga orang yang dia pimpin. Itu pemimpin. Bila betul kita ni rasa kita nak jadi pemimpin, kita kena sampai macam tu. Kena sampai peringkat apa? Patah kayak pun kita tungkat paruh. Demi kerana nak jaga orang yang kita pimpin. Kalau ada sifat tu dalam diri kita, kita ada sifat sebagai pemimpin. Nabi bila dia dah duduk pada tahap tu, dia menjadi pemimpin kepada umat Islam yang bukan sahaja di Mekah, bukan sahaja di Madinah, bahkan ada di merata negeri dah pada masa tu. Nabi bangkit, Nabi bagi satu khutbah di depan semua orang. Nabi kata, ana aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi kata, aku bertanggungjawab ke atas diri semua orang Islam, lebih daripada mereka bertanggungjawab ke atas diri mereka. Nabi kata, aku akan jaga mereka lebih daripada mereka jaga diri mereka. Nabi kata, itu aku pemimpin mereka. Nabi kata macam tu. Maka barang siapa kembali ke negeri yang baka daripada orang Islam dan meninggal dia akan hutang yang belum dibayar, maka atasku membayarnya. Itu dia. Nabi kata apa? Kalau lah ni ada di kalangan orang Islam yang hidupnya susah, kerana susah tu dia terpaksa berhutang, dan dia mati sedangkan dia tak mampu nak melangsaikan hutang dia, Nabi kata, maka aku akan bayar hutang dia. Nabi kata, dia pemimpin, tuan-tuan, dia kena macam tu. Nabi kata, aku yang akan membayar hutang dia. Dan siapa-siapa daripada orang Islam yang meninggal, yang mati sedangkan dia ada meninggalkan harta, maka itu bagi warisnya. Nabi kata, kalau dia mati, dia ada harta, aku tak akan ambil sekupang pun. Nabi kata, hak dia tinggal itu untuk waris dia. Itu pesaka kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungan dia. Nabi kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Power hadis Nabi ni tengok apa dia tunjuk kepada kita Nabi itu siapa.
Kita kalau kita selalu duk ni dengan hadis Nabi ni, selalu duk baca, duk ambil faham, duk ambil pengajaran, duk ambil yang akibat, tuan-tuan, sayang dekat Nabi tu dia main. Kita ni kalau selalu duk baca bukan baca saja, baca ambil faham, baca ambil faham, baca ambil yang akibat, baca ambil pengajaran, kita duk buat lagu tu, dia akan tumbuh dalam hati kita ni, dia akan tumbuh satu rasa sayang dekat Nabi ni. Dia main air mata boleh keluar, tuan-tuan, mengenangkan apa? Sayang kita dekat Nabi ni. Sampai macam ni luhur perkataan yang sesuai ni, luhurnya peribadi Nabi SAW ni. Bukan peribadi baik lagi, luhur ni maksud dia apa, tuan-tuan? Tak tahu nak apa. Luhur peribadi Nabi ni, luhur. Nabi sayang kepada umat dia sampai ke tahap tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah dia kata, orang yang membunuh diri ataupun orang yang mati tinggal hutang, adakah disembahyangkan mayatnya? Dia ulang lagi sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, hadis dalam masalah tadi menjadi dalil bagi orang yang berkata tidak disembahyangkan ke atas mayat orang yang bunuh diri, sama ada kerana derhakanya kepada Allah itu. Dan ini mazhab Umar bin Abdul Aziz dan Al-Auza'i. So, hadis tadi macam tu, maka ada orang berpendirian, pemimpin tak akan boleh sembahyangkan mayat orang-orang yang mati bunuh diri ataupun orang yang mati berhutang. Pasal apa? Pasal hadis terang-terang kata macam tu. Maka dia antara orang yang berpegang dengan pendirian ni apa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia dipanggil Umar Al-Thani. Umar Al-Thani maksudnya Umar kedua selepas daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni Umar Al-Thani. Dia duplicate exactly perangai Sayyidina Umar tu dia ambil. Dan apabila dia menjadi khalifah, dia khalifah yang cukup tawaduk. Ni yang kata Umar bin Abdul Aziz. Perjalanan daripada tempat dia nak pergi ke Mekah nak buat haji, dia berjalan berapa jauh berhenti sembahyang sunat. Dia berjalan berapa jauh dia berhenti sembahyang sunat. Umar bin Abdul Aziz ni orang macam ni. Dia strictly ikut apa yang Nabi kata dalam hadis. Kalau Nabi kata orang yang mati bunuh diri, orang yang mati berhutang apa semua, Nabi tak sembahyang mayat dia atas kapasiti Nabi sebagai pemimpin, maka Umar bin Abdul Aziz dia pemimpin, dia khalifah, dia tak akan sembahyang mayat orang yang macam ni. Tapi orang lain sembahyang tak apa. Dia pun dia tak mau. Pasal apa? Pasal Nabi tak buat macam tu. Ini Umar bin Abdul Aziz. Dia kata Al-Hasan dan An-Nakhai dan Qatadah dan Malik dan Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama disembahyangkan ke atas dia. Ulama-ulama lain semua kata sembahyang mayat ke atas orang yang dua macam tadi. Dan telah dijawab oleh mereka itu daripada hadis itu dengan bahawasanya Nabi SAW tidak sembahyang atas mayat itu dengan sendirinya. Nabi itu sendiri tak sembahyang kerana memberi takut dan mengajar orang-orang pada jangan memperbuat perbuatan seumpama itu. Nabi tak semayangkan mayat orang yang mati bunuh diri. Nabi tak semayangkan mayat orang yang mati sedangkan dia berhutang banyak. Nabi tak semayang tu kerana Nabi nak mengajak orang lain semua. Siapa buat benda yang tak elok ni, pemimpin tak akan semayang mayat ni. Itu tujuan dia kata. Dan telah disembahyangkan ke atas mayat itu oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka perbuatan Nabi yang ini samalah dengan perbuatannya meninggalkan sembahyang mayat ke atas orang yang ada berhutang pada masa mati. Itu dia. Dan dialah pada mula-mulanya sahaja Nabi tidak sembahyang itu kerana hendak mengajar orang jangan berbuat berhutang dengan mudah-mudah sampai mati tidak ambil berat untuk membayarkan hutang. Dan telah disuruh Nabi akan sahabat-sahabat sembahyangkan ke atas mayat orang itu. Maka sabda Nabi, sallu ala sahibikum, maka hendaklah sekalian kamu sembahyang ke atas kawan kamu yang mati ini. Orang lain Nabi suruh sembahyang, tapi Nabi dah saya nak ajak kepada orang semua. Kata Al-Qadhi, bermula mazhab ulama sekalian disembahyangkan atas tiap-tiap mayat yang Islam dan yang mati di dalam darah. Ini sepakat di kalangan ulama-ulama mazhab. Semua mazhab mengatakan apa? Kalau orang tu orang Islam tapi dia mati kena dera. Dera ni maksud bila baca kitab, bila dia kata mati kena dera, bukan maksudnya mati kena pukul apa bergaduh dalam kampung apa macam itu, bukan tu. Maksud mati kena dera ni orang yang berzina. Kerana dia berzina dan dia belum berumah tangga, maka dia dihukum sebab. Sebab tu dia panggil dera.
Orang yang berzina sedangkan dia belum kahwin, kemudian dia dikenakan hukum sebab 100 kali. Sebab dia mati. Misalnya kata, sebab tu dia tak boleh tahan, dia mati. Maka orang yang mati kena sebab ni, mati kena dera rotan kerana kesalahan ni, mayat dia disembahyangkan. Dia nak abang begitu. Dan yang kena rejam ataupun orang yang sudah berumah tangga pergi berzina, maka hukum ke atas dia ialah rejam dengan batu. Ambil batu punggai dia. Dia punggai dengan batu dan dia mati. Mayat dia disembahyangkan. Ini jumhur ulama kata, mayat orang itu disembahyangkan. Bahkan zaman Nabi sembahyangkan mayat orang yang berzina dan direjam dengan batu sampai mati, dan Nabi sembahyangkan mayat dia. Baik. Dan juga yang membunuh diri, boleh sembahyangkan mayat orang yang mati bunuh diri. Dan juga anak zina. Dia anak zina, mak bapa zina, lahir dia, kalau dia mati tak ada apa kena mengena dengan itu semua, mayat dia disembahyangkan macam biasa. Dan daripada Imam Malik dan lainnya, imam itu jangan ia sembahyang atas mayat yang kena bunuh dengan darah syarak. Ini Imam Malik pula. Imam Malik pula dalam hal ni dia ada tegas dia. Dia kata mana-mana orang yang mati kena darah kerana minum arak, misalnya dia kena sebab dia mati. Imam Malik berpendapat apa? Sebagai imam, sebagai pemerintah negeri, jangan sembahyang mayat orang macam ni. Itu pendapat Imam Malik. Dan orang-orang yang berkelebihan, jangan juga sembahyang ke atas orang-orang yang fasik. Itu pendapat Imam Malik. Orang-orang yang berkelebihan ni alim ulama misalnya. Alim ulama, dia bukan pemimpin negeri, tetapi dia orang yang dihormati dan disegani dalam negeri. Disegani atas alim dia tu, atas warak dia tu. Orang macam ni pun, kata Imam Malik, kalau ada orang yang jenis-jenis kesalahan bunuh diri dan sebagainya, jangan disembahyang mayat orang-orang ni. Itu pendapat Imam Malik. Kerana nak mengajak mereka itu dan memberi takut kepada dia. Itu pendapat Imam Malik. Kena tunjuk. Bila ada mayat, orang mati bunuh diri, bawa mayat di masjid, Imam Malik tak sembahyangkan mayat dia. Satu negeri orang akan bercakap. Dia kata mayat dia tu, Imam Malik tak sembahyang lah. Imam Malik tak semayang mayat dia. Satu negeri cakap, satu negeri takut. Satu negeri takut. Pasal apa? Pasal Imam Malik satu orang yang berkelebihan. Dia tak semayang mayat orang macam ni. Kita jangan jadi macam tu. Takut nanti kita mati, dia pun tak mau semayang mayat kita. Maka dia menjadi pengajaran kepada seluruh orang. Dia kata, dan daripada Az-Zuhri, ini pendapat satu ulama lain. Dia kata tiada disembahyangkan atas yang kena rejam. Ini pendapat. Dan disembahyangkan ke atas orang yang kena bunuh di dalam hukum qisas. Dan kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, tiada disembahyangkan ke atas orang yang memerangi, dan tiada atas yang kena bunuh daripada puak-puak yang derhakakan khalifah. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau pemerintah negeri itu khalifah Islam, dia ni pilawan pemerintahan Islam, dia mati, jangan sembahyang mayat dia, kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Pasal apa? Pasal bagi pengajaran kepada dia apa yang hampir lawan pemerintahan Islam. Begitu. Dan kata Qatadah, tiada disembahyangkan ke atas anak zina. Ini semua pendapat-pendapat. Dan daripada Al-Hasan, tiada disembahyangkan atas perempuan yang beranak, yang mati dengan sebab beranak zina. Dia kata. Itu dia. Ada pula kata orang perempuan kalau dia berzina, mengandung, kemudian masa dia nak melahirkan anak hasil zina dia tu, dia mati, jangan sembahyangkan mayat dia. Ada pendapat yang kata macam tu. Ini pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Dan tiada disembahyangkan ke atas anak dia. Kalau anak mati pun jangan sembahyang mayat anak dia. Ini pendapat yang berbagai-bagai. Tadi ini kita dah baca dah. Dia kata apa? Dia kata ulama mazhab sekalian mengatakan apa? Mati macam mana pun semua disembahyangkan mayat dia. Kita pegang yang tu aja. Yang hal lain ni cuma dia nak cerita berbeza pendapat ulama dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang ada. Baik. Masalah dia kata, kita masuk saja baru bab ma jaa fi azabil qabr. Itu bab yang datang pada menyatakan azab kubur. Dia kata, ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan ada azab dalam kubur. Ini bila ada golongan yang menafikan kata adanya azab kubur, tak betul dah. Pasti hadis terang-terang ada. Hadis yang menceritakan tentang adanya azab kubur. Terang-terang ada. Terang-terang ada. Baik. Dan ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir akan yang mati di dalam kubur. Benda ni mesti kena percaya. Ini soal i'tiqad. Soal i'tiqad. Cerita kata kubur tu dalam dia ada banyak cerita. Yang ni kita kena percaya.
Cerita apa yang banyak tu? Satu cerita ada muka nakir, yang tu mesti kena percaya. Pasal apa? Pasal cerita muka dan nakir ni terang-terang dia ada dalam nas. Terang-terang dia ada. Cerita kata dalam kubur tu dia ada cerita azab dalam bentuk himpit kubur, dalam bentuk sempit, dalam bentuk gelap, semua ada. Dan kena percaya kata dalam kubur tu dia ada cerita orang-orang yang elok-elok ni, kubur dia diluahkan dan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua benda yang sabit daripada nas hadis yang mesti kena percaya. Ini dia nak beritahu. Kalau kita pilih untuk tak percaya, tak ada masalah apa. Kita mati tu kita jumpa dia. Tak ada apa. Atas dunia ni kita pandai menulis, tulis. Abang kata tak ada kata bila tulislah buku 10 jilid pun. Masuk itu kena tu, tak ada apa. Maka apa untungnya kita duduk bangkang hadis Nabi ni? Apa untungnya? Kalau kita bangkang dan kita mati tu, kita menang dalam duk bangkang ni, kita mati tu bukan kita tak boleh jumpa kita, cantiklah. Tapi kalau kita bangkang, kita mati itu bukan nak kata aku mahu tunggu yang lama lah. Hari ni baru aku jumpa, jangan kita. Tak boleh buat apa kan? Masa tu tak boleh buat apa, nak menyesal, nak minta, nak cup sah, nak balik mata dunia, lagu nak minta ampun balik, nak berbetul balik buku-buku yang kita tulis tak betul ni, nak tarik balik, nak tulis buku baru. Tak boleh. Tak boleh buat lah. Jadi oleh kerana tu, daripada awal jangan salah langkah. Daripada awal jangan salah langkah. Biar kita ni melangkah sama dengan Quran dan hadis Nabi. Langkah bersama-sama. Jangan duk mencanggahi Quran dan hadis Nabi sama. Ini dia nak beritahu dekat kita. So, dia kata dalam sana itu ni, dia ada cerita muka dan nakir. Dia kata, duk tunggu dalam kubur. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. Dia kata, diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, banyak hafal hadis Nabi SAW. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah riwayat hadis ini. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila dikuburkan satu-satu mayat. Abu Hurairah kata, aku dah ingat lagi Nabi bagi tahu. Nabi kata bila mati aja manusia, dia akan dimasukkan dalam kubur. Bila dikuburkan satu-satu mayat itu, apa dikuburkan dia, maka datanglah akan dia dua malaikat pada waktu orang memberi belasang pulang. Siap ke bumi, tutup-tutup tanah aja, beralih aja tanah mayat. Beralih aja tanah mayat. Sampailah malaikat ni. Serta didengar oleh orang yang di dalam kubur itu akan bunyi kasut mereka yang berjalan dengan dia. Mayat pada masa itu Allah Subhanahu wa taala buka pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala buka pendengaran mayatnya. Dia dengar tuan-tuan, dia dengar bunyi orang duk menapak tinggal kubur ni. Dia dengar bunyi tapak kaki duk pergi. Dia dengar tuan-tuan. Maka dua malaikat sangatlah hebat dan sangatlah bergerun. Rupanya hitam lagi kebiru-biruan. Serentak dengan duk dengar tapak kaki duk tinggal tu, mai muka dan nakir. Mai muka dan nakir ni dia kata rupa dia cukup hebat, cukup bergerun. Dia kata. Nabi kata macam tu. Dan dia kata rupa malaikat muka dan nakir ni hitam kebiru-biruan. Dia mai tu takut tengok. Nama satu daripada keduanya dipanggil Munkar dan yang satu lagi dipanggil Nakir. Dia kata mai dua ni, satu malaikat Munkar, satu malaikat Nakir. Tuan, kalau malam ni kita mati, itu kita jumpa. Dia macam tu aja. Dia cerita dia macam tu aja. Kalau malam ni kita mati, tak tahu tuan-tuan. Boleh jadi malam ni mati, boleh jadi esok, boleh jadi minggu depan, boleh jadi 15 tahun lagi, tak tahu bila. Pokok pangkalnya satu hari kita mati. Mati jumpa dua ni. Mati aja jumpa dua ni. Percaya ke, tak percaya ke, bantah ke, sokong ke, apa ke,
mati jumpa. Yang kata munkar ni kita jumpa, yang kata nakir ni kita jumpa. Untuk pertama kalinya kita tengok ni dua malaikat yang nama dia kita duduk dengar daripada kita budak-budak dulu ni. Daripada budak-budak dulu duduk dengar nama munkar nakir duduk dengar ni lama dah. Hari ni jumpa. Jumpa dalam keadaan apa tuan-tuan? Dalam keadaan kita duduk dalam kubur. Jumpa dalam keadaan mulut kita tak boleh bercakap melainkan hak diizinkan Allah aja. Jumpa dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita kaku. Kita kaku. Nak bangkit lari tak boleh. Nak apa pun tak boleh, tuan-tuan. Jumpa dalam keadaan hak mana yang kita bawa masuk dalam kubur, hak itulah yang akan menentukan kita boleh jawab tak boleh jawab. Kalau banyak amal kita bawa pi, insya-Allah selamat kita dalam soal muka dan nakir ini. Kalau sikit amal yang kita bawa pi, bermasalah kita bila jumpa dengan muka dan nakir. Tuan, yang ini ingatan untuk saya dan untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata kedatangan dua malaikat itu adalah untuk menyoal si mati itu. Dihantar mai muka dan nakir oleh Allah Subhanahu wa taala ni, dihantar mai purposely. Memang tujuan dia satu aja. Dia nak mai, dia nak buat interrogation dekat kita. Dia nak interrogate kita. Dia nak tanya kita. Dia nak memenuhi formality yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba dia. Mai muka dan nakir di atas tujuan itu. Kata hadis, fayaqulani ma kunta taqul fi hadzal rajul tabi soalan tu. Di antara banyak-banyak soalan ni apa dia kata? Maka berkatalah muka dan nakir kepada orang yang baru mati ini, apa ada engkau kata pada ini laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Tuan-tuan, Nabi Muhammad yang kita duk sebut nama dia atas dunia ni, Nabi Muhammad yang kita duk selawat, bukan hari Jumaat saja, hari-hari biasa pun kita duk selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk minta kepada Allah, ya Allah bagilah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad ni. Bila kita mati, masuk aja dalam kubur, rupa Nabi itu dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya kita dapat menatap wajah Nabi. Nampak muka Nabi duk ada depan kita. Bila nampak aja, terus malaikat tanya kita, apa hang nak kata tentang laki-laki ni? Maksudnya apa? Malaikat kata, hang kenal tak siapa ni? Seolah-olah dia begitu. Hang kenal tak ni? Muka yang hang duk nampak lah ni, siapa dia ni? Hang kenal tak? Itu soalan yang ditanya. Fayaqul ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Maksudnya apa? Maka dijawab oleh orang yang baru dikebumikan itu kepada dua malaikat muka dan nakir ini, sebagaimana yang sentiasa ia berkata. Maksudnya orang ni memang orang beriman. Mulut dia memang selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Mulut dia selalu duduk saja-saja la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Orang yang macam ni dalam kubur, bila ditunjukkan saja rupa Nabi, mulut otomatik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus boleh bercakap. Kalau atas dunia semayang pun tidak. Kalau di atas dunia duk kritik, duk kutuk, duk kata macam-macam dekat Nabi, tak boleh jawab pada hari itu. Tak boleh jawab. Pasal apa? Pasal tak diizinkan Allah. Mulut yang selama ni duk mengutuk Nabi, tiba-tiba nak berselawat, nak mengucap, nak mengaku Nabi Muhammad Nabi, Allah tak akan izin dia boleh kata macam tu. Dia tak boleh nak kata. Orang yang beriman ni dia kata apa? Dia kata maka dijawab oleh orang yang baru dikebumikan itu kepada muka dan nakir, sebagaimana yang sentiasa dia duk kata masa atas dunia dulu. Dia orang bagus. Iaitu kata dia Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Jawab soalan itu tepat, terus kena apa yang dia kata.
Maka kata dia, aku naik saksi bahawasanya tak ada Tuhan yang mustahak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan pesuruh Allah yang menyempurnakan dan menyampaikan kepada umatnya bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak boleh jawab dengan lidah yang fasih tu, nak boleh jawab tu, dia berkait rapat dengan kita atas dunia macam mana. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia law ni law ni kena jadi orang baik. Law ni kena jadi orang baik, law ni sebelum terlewat. Begitu. Baik. Bila didengar oleh dua malaikat itu, akan kata orang yang baru masuk kubur yang demikian, malaikat muka nakir dengar-dengar dia ni mengucap elok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila muka nakir dengar macam tu, maka kata keduanya pula, fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Maka kata muka dan nakir, sesungguhnya kami tahu engkau akan berkata perkataan ini. Muka nakir tahu lah. Dia main tengok kita, dia tahu dah ini beriman ke tak ke, kenal dah. Muka nakir kenal dah. Kenal dah. Muka nakir main tengok, dia tahu dah orang ni kalau tanya boleh jawab. Tapi oleh kerana dia kerja, dia tanya, maka dia kena tanya. Tapi dia tahu dah, bila orang tu boleh jawab, dia terus kata macam tu. Dia kata apa? Qad kunna na'lam. Sesungguhnya adalah kami ni tahu dah. Annaka taqulu hadha. Hang akan jawab macam ni. Kami tahu dah. Hang memang orang baik. Kami tahu dah. Malaikat kata. Begitu. Tetapi kami tanya atas jalan isbat dan jalan yang mustahak bagi menyempurnakan balasan kebajikan engkau. Kami tanya ni bukan nak kata formality saja. Pasal kerja kami tanya, maka kami kena tanya. Tapi kami tahu hang memang boleh jawab. Tuan-tuan, alangkah baiknya kalau kita macam tu. Alangkah baiknya kalau kita ni sebelum mati, malaikat tahu dah kita orang baik. Alangkah baiknya kita kena mengidam. Kita kena mengidam dalam hati kita nak jadi macam tu. Nak kena macam tu, nak kena mengidam dalam hati, ya Allah bagilah aku jadi macam tu. Minta sekarang. Kemudian sambung hadis itu, dia kata summa yufsahu lahu fi qabri 70 zira'an fi 70 summa yunawwaru lahu fi. Dia kata kemudian dilapangkan dan diluahkan baginya di dalam kuburnya seluas 70 hasta panjang dan 70 hasta lebar. 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Maknanya orang ni orang yang beriman ni bila dia mati dalam kubur lagi sudah jadi taman daripada taman syurga Allah. Duduk okey dalam kubur. Nak tunggu mainnya hari kiamat esok ni, nak tunggu manusia dibangkitkan daripada mahsyar esok ni, menunggu dalam keadaan lapang macam tu. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi sebaik-baik saja orang baik-baik ini mati. Allah bagi teruslah. Tak tunggu dah, tak tunggu mahsyar esok, tak tunggu pergi syurga esok pun dah. Mati-mati ni kalau kita orang baik, Tuhan bagilah. Tuhan dah bagi dah. Dia bagi apa? Dia bagi kubur kita ni jadi raudatun min riyadil jinan. Menjadi taman daripada taman-taman syurga Allah. Allah bagi dah dekat orang baik ni. Mati-mati tu dah dapat dah. Tuan-tuan bayangkan kalau sebaliknya. Lagi tak mai hari kiamat, selagi itulah terazab kita ni, duk tunggu hari kiamat nak mai. Na'udzubillah min dzalik. Ini cerita dia tuan-tuan. Baik, sambung hadis sudah kata summa yuqalu lahu nam fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Kemudian dikata bagi orang yang baru mati itu, tidur kamu. Bila dah soalan boleh jawab elok, Allah terus bagi kat dia lalla tu juga Allah luahkan kubur dia 70 hasta kali 70 hasta, yunawwiru lahu fi qabri, diterangkan kubur dia dengan cahaya dan sebagainya. Lepas selesai macam tu, malaikat kata kat dia, "Nam." Boleh tidur lagi. Habis dah, selesai dah, interrogation dah selesai dah. Okey. Take care. Kalau Allah dia kata lagu tu ya. Take care. Take care ni kata cantik dah. Eloklah duduk. Tunggu sampai nak bila nak jadi kiamat itu, masa tu pula baru kita jumpa di sana pula. Lami tidur. Selesai dah, kamu punya urusan dah selesai. Maka tidurlah kamu. Maka berkata yang mati itu, aku mau pulang mendapatkan keluarga aku. Itu dia kata. Yang ni hadis sebut selalu ni, hari ni jumpa hadis dia.
Orang yang baru mati, yang baru dikebumikan tu, yang baru melalui pengalaman pertama jumpa muka dan nakir ni, benda yang dia duk dengar daripada umur dia 6 tahun, 7 tahun dulu, ustazah sekolah tafsir tu abang kat dia dulu ni, hari ni dia mati umur 65, dia mati umur 70. Inilah pertama kali hak dia duk dengar daripada umur 7 tahun tu, inilah pertama kali dia tengok apa yang dia duk dengar tu betul. Muka nakir ni ada sungguh, mai tanya soalan sungguh, dan dia boleh jawab. Memang diberikan nikmat kepada dia dalam kubur sungguh. Bila dia tengok macam tu, hati dia ingat apa tuan-tuan? Dia ingat family dia. Manusia tuan-tuan, siapa tak ingat keluarga? Manusia ni dia jahat macam mana pun ada dalam kepala dia, bini dia, anak dia ada. Jahat tu satu pasal, tapi ingat anak bini tu ada. Bila sahaja dia selesai, malaikat kata dekat dia 6, hang boleh tidur dah lah ni, hang kira dah selesai lah, tak ada masalah dah, tu saya ingat apa dah. Esok kita tunggu kiamat, sangka-kala bunyi esok, sana baru kita start lagi. Lah ni hang boleh relax. Bila kata lagu tu, orang yang mati ni, dia kata apa? Dia kata, arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Dia kata, boleh tak? Dia kata, aku nak balik Ustaz, aku nak mendapatkan keluarga aku, supaya aku khabarkan kepada mereka itu akan barang yang berlaku kat atas aku tak tak. Duk dengar orang duk cakap ni, kita karan tak ada. Ataupun dia tak kuat, karan tu dia. Tapi kalau bangkit daripada kubur tu, dia mai di tingkat masjid ni, mai duk bergantung ni tu, dia kata ni sungguh ni, hak ustaz tu abang ni sungguh. Saya tak tahu apa nak jadi. Beza dia tu. Beza dia kita dengar orang cakap ni dengan sungguh-sungguh bangkit daripada kubur tu. Beza tuan-tuan, beza. Tak gaduh mukadimah assalamualaikum alhamdulillah. Tak gaduh dah tuan-tuan. Dia mai tunjuk muka di tingkat tu, dia tunjuk muka. Semua pada tengok, kata dia ni 3 tahun lepas dah mati. Dia ada di situ, dia kata apa ni? Ni, aku nak abang satu je, sungguh. Dia kata banyak tu ya tuan-tuan. Masjid ni saya tak tahu. 3 tingkat semek penuh main lagi. Kalau benda tu jadi macam tu, tapi benda tu tak akan jadi. Benda tu tak akan jadi. Memadai dengan hadis ni habaq aja. Benda tu tak akan jadi macam tu. Baik, apa jadi ni? Bila dia minta, kata nak balik, dia jumpa keluarga, nak beritahu dekat keluarga dia apa yang dia lalui tadi. Apa dia jawapan dia? Dia kata fayaqulani nam kanaumil arus alladhi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaih hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dhalik. Maksud dia, maka berkata dua malaikat muka dan nakir kepada orang yang baru mati ni. Malaikat kata, tidaklah kamu seperti mana tidaknya pengantin. Malaikat kata kat dia, antu saya cakap banyak, pun dah okey lah, antu saya ada barang lah. Dia kata, tidak macam mana pengantin tidur. Dia kata, yang tiada menjaga akan dia daripada tidur. Dia kata, yang mana pengantin ni, pengantin tuan-tuan, malam pertama pengantin ni, subuh esok pun tak ambil, letih. Jadi dia nak buat kiasan tu, dia nak habaq kata apa, hang tak peduli apa dah, hang tidur sudah. Maksud dia apa? Maksud dia kata, hang nak minta balik pergi jumpa keluarga hang tak boleh. Permohonan hang ditolak. Minta maaf banyak-banyak. Hang tidur macam mana pengantin tidur. Yang pengantin ni bila dia tidur, dia tak jaga arah daripada tidur dia. Pak mentua mai tu tabuh pintu bilik berdebu. Oi, subuh gajah kan. Bakit ambil kepiah buah dia kepada buka pintu. Mayang dah buat Pak mentua kata mayang kepala otak kan. Tu tarik mata sekati duduk dari bilik otak semayang ni lah. Pengantin dia menikah dengan anak tu imam. Jadi dia betul. Tak apa kata tu ceramah kata masa dulu saya pernah dengar dari ceramah dia. Ustaz apa. Dia nak cerita kata dia ni menikah dengan anak orang alim lah, anak duduk imam, mana orang bagus-bagus ni. Itu kan nak tidur malam ni, malam pertama nak tidur ni, duduk fikir ni aku ni, duduk biasa bangkit lambat ni, itu kalau tak mayang subuh mampu. Dia kata ni macam mana, susah hati lah menikah dengan anak tu imam. Susah hati. Tu imam main ketuk pintu bilik dia pukul 4 pagi. Pak mentua ni main ketuk pintu bilik pukul 4 pagi. Nak tanya pukul apa jam dia mampu, tak ada kunci.
Ketuk bang bertanok dah dalam dia. Allahu Akbar dah dia nak tunjuk dekat pak mentua dia, kata dia ni bagus. Kan nak abang kata dah jaga dah ayat semayang apa semua siap dah terbang lah. Bang apa pak mentua dia kata aku nak tanya pukul apa. Ada ceramah dulu ni video buat cerita lagi tu kan. Baik. Dalam hadis dia kata apa? Dia kata pengantin kalau tidur dia tak jaga daripada tidur dia. Baik. Melainkan kerana suka dan gemar ahlinya kepadanya. Dia kata, maka tidurlah kamu dengan sedap dan jenera sehingga sampai dibangkitkan oleh Allah pada tempat tidur yang demikian itu. Malaikat kata, cakap banyak tamu hang tidurlah ni. Sampailah esok sangkakala ditiupkan kiamat. Tiup pula sangkakala kali kedua, semua orang mati akan bangkit. Masa tu baru orang bangkit. Lah tidak. Itu jawapan malaikat. Baik, sambung dia kata, wa in kana munafiqan. Kita sambung bulan depan insya-Allah. Wa in kana munafiqan. Dia kata sebaliknya, kalau yang mati yang dikebumikan itu munafik ataupun orang yang bermasalah, apa nak jadi kat dia? Nah, wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan insya-Allah. Kita tak banyak berdoa. Ada 8 muka surat aja lagi. Lepas itu khatam tajuk ni. Dan kita ada lebih kurang 2 bulan dah nak puasa lah. Tengok benda yang kata masa ni macam tu. 2 bulan lagi 2 bulan lagi kita dah nak main bulan puasa pula lah. Mengaji beberapa kali puasa. Habis bulan puasa raya, kita mengaji beberapa kali pula puasa pula. Satu mati, satu jumpa muka lagi. Itu dia yang kata perjalanan hidup kita tuan-tuan dia macam tu. Hidup ni tak ada tuan-tuan. Biarlah dalam hidup yang tak ni kita buat benda-benda baik. Sebab kita akan menanggung akibat dari itu. Dia kata bagaimana kalau seseorang yang pernah berhutang, walaupun nilai hutang tu hanya cukup untuk beli makanan sahaja, tapi kemudiannya dia tak jumpa orang yang dia berhutang tu, bolehkah disedekahkan ke atas fakir miskin atas nama orang yang dihutang itu? Ya, ini benda banyak jadi. Dan masyarakat benda ni sangat praktikal sebab banyak jadi. Dia berhutang dengan satu orang, kawan tu dulu jiran dia. Belum sempat dia bayar hutang kawan tu pindah. Pindah pula pergi ke satu tempat yang dia tak tahu di mana. Pindah pula pergi ke satu tempat yang dia tak tahu di mana. Dia jatuh mambuk dia. Ya. Baik, macam mana keadaan dia? Dari segi agama, dia wajib kena berusaha ke arah mencari orang yang dia berhutang. Dia wajib kena berusaha. Macam mana usaha dia, terpulang pada dia. Sama ada dia nak buat iklan ke, masuk dalam surat abang ke, ataupun iklan melalui apa-apa saluran yang ada ke, apa-apa semua, minta supaya orang sekian-sekian nama sekian yang dulu pernah duduk di sini, sila hubungi saya, nama ni, nombor telefon ni, kerana ada urusan yang nak diselesaikan. Setelah dibuat iklan yang macam tu, katalah sampai sudah tak dapat juga nak hubungi orang ni, macam mana keadaan hutang dia? Ada pendapat di kalangan ulama mengatakan jumlah hutang itu banyak mana kita pergi sedekah kepada orang miskin. Adakah terlepas dari segi dia dengan konto berhutang? Benda ni ulama kata pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tak mau bayar hutang dia, tapi kita tak boleh nak trade di mana dia. Maka atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan tentang hal ini.
Yang penting apa tuan-tuan? Usaha. Baru ni kita baca hadis tentang luqata di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh. Baca hadis tentang luqata. Luqata ni maksudnya barang kita terkicir, hilang, jumpa ke orang lain. Orang yang jumpa barang terkicir ni, barang terkicir tu dia panggil luqata. Orang yang jumpa barang orang yang terkicir ni, dia wajib kena i'lan. I'lan macam mana? Macam yang kita sebut tadi lah. Sama ada guna platform masjid umum sebelum sembahyang Jumaat, buat satu pengumuman, siapa yang ada hilang apa-apa, kita hubungi sekian-sekian orang. Tempoh pengumuman ulama berbeza pendapat. Ada pernah ulama kata 3 bulan, ada ulama kata 1 tahun, ada ulama kata 3 tahun, berdasarkan hadis yang berbagai-bagai. Yang pentingnya apa? Usaha ke arah nak mengiklankan tentang benda tu dilakukan. Dalam bab barang terkicir, dia kira macam ni. Selepas dia iklankan pada tempoh yang menasabah, tak ada orang tuntut barang tu, maka kita yang jumpa boleh mengguna barang tu, boleh mengambil faedah daripada barang tu. Dan kalaulah kata kita dah ambil faedah dah 5 tahun, dah 10 tahun dah, kita jumpa jam tangan, kita dah pakai jam tangan 10 tahun dah, tiba-tiba tuan punya jam tangan tu mai tanya selepas 10 tahun, wajib kita mengembalikan jam tangan tu dekat dia. Katalah jam tangan tu kita dah jual dah kat orang lain, wajib kita bagi balik ke dekat tuan punya jam tangan ni yang hilang ni, nilai jam tangan tu kita wajib kena bayar balik dekat dia. Demikian Islam dia tak lepas guna. Kalau sampai sudah tak ada siapa mai tuntut, maka kita pakailah barang tu dan kita tak dianggap bersalah atas penggunaan barang yang kita jumpa. Hutang pun sebab macam tu juga. Usaha ke arah nak mencari orang yang kita hutang tu, tak kira walaupun RM1, walaupun RM5, walaupun RM5, hutang. Kita usaha cari dan kita usaha untuk nak bayar. Kalau tak jumpa juga, pulang balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pula dengan orang yang mati disebabkan oleh makan racun, gantung diri, terjun flat? Adakah dia akan diazab dengan apa yang dilakukan untuk membunuh dirinya? Seperti mana orang bunuh diri dengan besi, benda tajam yang Ustaz kata tadi? Ya, dalam hadis tadi satu hadis kita baca, dia bawa contoh besi tajam. Dia ada banyak lagi hadis, dia antaranya hadis yang kata makan racun, ada dalam hadis. Orang yang mati bunuh diri makan racun, akhirat esok dia sentiasa telan racun. Dia telan, berdarah, muntah darah, apa jadi, apa semua pun tak mati. Ambil minum lagi macam tu. Demikian halnya apa cara yang dia guna untuk bunuh diri dia, walaupun flat. Tentu ingat susah tuan-tuan nak buat flat di neraka. Jangan pula tadi tu ingat hari itu dia terjun flat 15 tingkat. Nak buat di neraka 15 tingkat pun kontraktor jenuh juga. Sana dia tak ada kontraktor. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak ada masalah bagi Tuhan sebenarnya. Fikir pula ni neraka ni dia nak piling dalam mana ni, dia kita tak tahu tanah dia terlebong ke, tanah dia tanah kan. Itu bukan kerja kita nak fikir. Itu Tuhan punya urusan. Dia nak buat macam mana, dia buat atas kuasa yang ada pada dia. Yang pentingnya apa? Nabi kata siapa mati bunuh diri, macam mana cara dia guna untuk bunuh diri, cara itulah dia akan buat berulang-ulang di hari akhirat. Alhamdulillah. Yang ni soalan semata pula. Bagaimana dengan orang yang mengambil loan kereta dan loan rumah? Bolehkah dibayar ansuran? Boleh, tak ada masalah. Pastikan kita ambil dengan cara Islam. Dengan cara Islam, kereta ke rumah ke apa, kita bukan ambil loan, tetapi kita jual dulu. Beza dia begitu. Kalau loan ni maksud dia apa? Kita pergi pinjam duit. Kita nak beli rumah harga RM80,000, kita pergi pinjam duit RM120,000, dibayar. Kemudian dia tolak sikit-sikit, itu dia panggil loan. Dan itu adalah riba. Pertambahan daripada hutang sebenar disebabkan tangguh bayar. Itu definisi riba. So, buat cara Islam. Cara Islam macam mana? Kita nak beli rumah harga RM120,000. Rumah harga RM120,000. Kita pergi akad jual beli dengan dia RM180,000.
60,000 itu bukan pertambahan kerana tangguh masa bayar, tetapi pertambahan hasil daripada jual beli. Maka itu dia jadi jual beli. Siapa yang kata yang tu pun sama dengan yang tadi, dia bersalah. Pasal apa? Sebab Quran dah beritahu jual beli tak sama dengan riba. Ini kita dah baca di Masjid Berangkat dulu. Jadi hutang dalam bentuk apa, beli kereta dengan beli rumah, ini semua orang berada hutang. Hutang macam ni kita tak ada, bayar. Orang yang mewarisi kita, dia akan sambung bayar. Ataupun kita ada ambil insurans Islam dan sebagainya, mereka akan settle benda tu dan hadiahkan rumah tu kepada kita. Selesai masalah. Kalau kita rasa agama sangkut, kita tak ada macam option yang kata tadi, kita takaful, kita tak ambil dan sebagainya, tolak balik rumah tu, habis selesai. Kita tak ada hutang apa lagi dah, selesai. Nah, benda-benda macam ni kita kena ambil kira dalam muamalat kita sehari-hari. Ya, wallah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah itu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.